Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Untuk korang yang first time datang dekat channel ni, jangan lupa untuk subscribe, tekan button dekat bawah. Free je guys, tak kena bayar pun. Okay, hari ni aku nak sambung part 2. Untuk korang yang tak tengok lagi part 1, korang boleh buka channel aku dekat bawah. And then korang tengoklah yang pasal cerita hantu asrama. Okay, untuk malam ni aku nak cerita pasal saka. Yang tu lah, yang tu. Macam yang aku cakap dalam video sebelum ni, aku ada juga pengalaman dengan orang yang bela saka. Sebab kawan-kawan aku sendiri pun ada yang bela. Untuk pengetahuan korang, yang aku boleh ingat, yang aku boleh kira sampai sekarang, aku boleh kata dalam 5 orang lah kawan aku yang ada bela saka dulu. So hari ni, daripada 5 tu, aku nak cerita 3 je dulu. Okay, so untuk 3 yang main malam ni, yang nombor 1, saka harimau. Saka harimau ni aku ada 2 orang. Satu harimau biasa, satu lagi harimau putih kalau tak silap aku. Okey, untuk yang pertama ni, untuk kawan aku yang pertama ni, aku just panggil dia A je lah. Okey, saka A ni, saka ni nak turun dekat dia, tapi dia tak nak. Saka ni tak silap aku datang daripada arwah nenek dia. So arwah nenek dia dah meninggal. Saka ni dia nak cari tuan baru lah. Macam yang biasa korang tengok dalam cerita-cerita Melayu kan, saka nak turun, dia cari owner baru. Okay, so owner baru yang saka ni berkenan adalah member aku. So member aku ni, dia tak nak. Dia ni memang kira yang agama pun dia jagalah. So benda ni daripada keturunan kan, so dia tak boleh nak kata apalah. Tiba-tiba benda tu pula berminat nak turun dekat dia. So saka ni, bila tuan dia ni, bila kawan aku ni tak nak dia turun jadi owner baru, tak nak jadi pendamping baru, apa saka ni buat? Kadang-kadang bila kawan aku baru bangun tidur, badan-badan dia penuh dengan cakar-cakar. Kadang dekat peha, kadang dekat belakang badan. Yang cakar ni bukan dia seorang je nampak. Sebab dulu dekat asrama kan, so kau memang akan ada roommate lah. So roommate dia sendiri pun memang ada cerita dekat aku. Member aku ni meracau malam-malam. Dia meracau macam, yelah macam standard orang mimpi seram lah. Macam orang mimpi kena kacau kan. Dia meracau macam tu. And then bila bangun, badan dia dekat belakang penuh cakar. Kau boleh nampak ada kesan cakar tu dekat badan dia. Memang badan dia merah lah. Lepas tu member aku ni memang selalu meracau malam-malam. So benda ni bila nak turun dekat dia, banyak benda yang, bila kadang-kadang kawan aku nak buat benda, tiba-tiba ternampak bayangan tu lah, bayangan ni lah. Kadang-kadang waktu malam, dia seorang je yang dengar suara harimau mengaum. Harimau kita panggil mengaum kan. Dia dengar suara harimau mengaum. Yelah sebab dia tak nak kan. So benda tu macam desak dia, push dia juga. Tapi yelah, sebelum aku sempat tahu pengakhiran apa yang jadi dekat dia, aku pun dah habis belajar. So cerita tu tersangkut sampai sini lah. Untuk yang lagi seorang pula, tak silap aku harimau putih. Saka ni, dia macam, aku tak tahulah nak kata dia terima ke tak. Cumanya si harimau tu, dia boleh nampak, tapi harimau tu takkan datang dekat dengan dia dalam jarak berapa meter macam tu lah. Aku rasa dalam 10 meter macam tu. Harimau tu takkan datang dekat langsung dengan dia, unless dia sendiri yang benarkan, dengan syarat dia ada baca satu mantra lah. Mantra ataupun ayat ke apa, aku tak sure panggilan. Tapi lepas daripada dia baca benda-benda tu, baru harimau tu datang dekat dengan dia. Tapi dia tak nak biasakan lah gunakan si harimau ni, ataupun biarkan harimau ni datang dekat dengan dia. Sebab nanti kalau apa-apa jadi, kalau dia tak jaga hati, orang yang buat dia sakit hati tu akan susah. Tapi tak apa, kita sambung pula untuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua ni, jenis saka Melayu klasik. Korang dengar macam lawak kan, Melayu klasik. Apa benda pula saka Melayu klasik ni kan. Okay, aku cerita. Kawan aku ni boleh consider lawa lah. Dulu memang ramai senior suka dia. Batch aku sendiri pun suka dia. Sebab dia ni putih, tinggi, slim, body dia ramping. So memang ramai yang minat lah.
Saka dia sebiji menyerupai dia. Sama cantik, sama ramping, sama bentuk badan. Cuma yang membezakan dia dengan kawan aku, Saka ni bersanggul. Tahu tak sanggul yang ada pin cucuk dekat belakang tu kan? Saka tu pakai macam tu lah. Saka dia ni, apa yang aku dapat tahu, mak dia yang sendiri turunkan Saka tu dekat dia untuk jaga dia zaman dia belajar dulu. Ada satu cerita seram kawan aku yang boleh nampak. Dia ceritalah dia masuk bilik budak ni. Dia buka-buka pintu je, dia nampak kawan aku tengah berdiri. Tapi bila kawan aku tengah tunduk nak ambil barang, Saka tu ada betul-betul dekat belakang dia. Muka sebiji, bersanggul macam aku cakap tadi. Tapi mata, dia pandang member aku dengan pandangan mata yang tajam. Macam mata yang bengis tau tak? Aku tak tahu lah, maybe sebab member aku nampak dia kan. So dia pandang dengan muka yang bengis macam tu, belakang member aku yang tunduk tadi tu. So memang dia kata Dia takut. Dia terus tutup pintu, dia keluar balik lah daripada bilik tu. Ada satu lagi cerita pasal Saka dia ni. Cerita ni diceritakan oleh kawan aku sendiri yang ada bela Saka, yang aku akan cerita kejap lagi. Diorang ni belajar silat lah. Dua-dua ni belajar silat. Ada satu hari tu diorang belajar silat dalam satu bilik tertutup lah. Tapi hari tu lecturer dia macam extra garang ke, extra strict ke, aku tak sure. So dia duk pressure budak-budak ni, train macam tu, train macam ni. Kalau silap dia marah, kalau silap dia macam pukul-pukul rotan ke apa ke kan. Macam tu lah. Bila jadi macam ni, Saka dia ni geram lah. Yelah kau dah bantai owner aku macam tu, kau ingat aku nak duduk diam? So dekat belakang cikgu tu ada whiteboard. Kalau korang pernah tengok whiteboard bergerak, whiteboard yang ada roller tu, whiteboard putih tu kan, whiteboard tu tiba-tiba boleh jatuh hempap cikgu tu tadi. Korang boleh bayang tak whiteboard yang ada roller? Roller kot. Even kalau kau macam tertolak ke, benda tu bergerak je lah. Tak adalah sampai dia nak jatuh kan. Tapi nak dijadikan cerita, Saka dia ni marah. Saka tu jatuhkan whiteboard tu atas cikgu tu tadi. Dia lentang cikgu tu kat bawah. Okay, Saka yang ketiga. Saka yang ketiga ni aku sendiri hands on pernah kena kacau dengan dia. So Saka ketiga ni adalah Saka Puteri. Kenapa aku panggil Saka Puteri? Sebab aku pernah duduk satu table. Aku korek lah cerita, aku tanya lah dia sendiri, weh Saka kau ni rupa dia macam mana? Dia katalah Saka dia ni betina. So dia menyerupai sang puteri lah. Time bercerita tu, Saka dia tu betul-betul ada sebelah dia. Macam aku cakap lah, dulu aku ada sense, aku dapat rasa lah memang Saka dia tu ada dekat situ. Aku minta lah dia tanya apa nama Saka puteri dia, ataupun kalau kau tahu, bagi tahulah nama dia kat aku kan, apa nama kau punya Saka. So dia sebut satu nama macam nama bunga, tapi nama dia panjang, ada dalam 3 ke 4 syllable nama dia. Tapi nama tu ada nama-nama unsur-unsur Indonesia lah. Nama macam puteri daripada sana kot. So aku pun tanyalah dia, berapa umur kau punya Saka ni? Dia pandang tepi, dia pandang aku balik, dia cakap umur dia dalam 1400 ke 1500 tahun macam tu lah. Ada satu cerita, dulu kita budak-budak kan, so biasalah main ejek-ejek nama bapak, lepas tu ejek-ejek fizikal kan. Zaman dulu punya ejek kan. So adalah satu hari tu aku dengan dia ni gaduh. So kita orang pun main lah ejek-ejek. So ejek-ejek ni benda biasa lah kan. So aku tak expect lah jadi apa-apa. Kita orang punya ejekan tu makin lama jadi gaduh pula. So daripada jadi gaduh tu dah start lah betul-betul pula memang berniat punya kutuk kan. Bila dia kutuk aku pun kutuk lah dia balik. Macam yelah counter kan. Tapi lepas gaduh tu, aku tak tahu lah, dia memang marah gila dekat aku. Maybe aku ada ejek dia terlebih ke apa kot. So dia memang geram gila dengan aku. Muka dia bengis, dia caw, dia tak cakap apa. So lepas daripada gaduh tu, aku pun balik blog apa benda semua kan. Aku dah sampai bilik. Tapi bila aku dah sampai bilik tu, aku rasa hati aku sangat tak tenang. Aku rasa macam aku baru lepas bunuh orang. Macam aku buat salah gila-gila lah orang cakap. Memang kalau aku selagi aku tak minta maaf, hati aku tak tenang tau macam tu. Macam baru buat salah yang teruk. Aku rasa macam tak tenteram, badan menggigil. Aku turunkan ego. Aku pun pergilah jumpa member aku ni. Aku cakap kat dia, weh, aku nak minta maaf lah tadi kita gaduh kan. Aku tak adalah berniat nak kacau kau lebih-lebih, nak ejek kau lebih-lebih. Tapi yelah, kau ejek aku ejek lah kau balik. Lalu aku call dia, aku spam call. Aku minta juga, cakap aku nak jumpa kau, aku nak minta maaf ni, tolonglah jangan buat aku macam ni kan. Dia pun cakap, okey, tunggu luar surau. Lepas solat asar
Nanti aku jumpa kau. Dah habis-habis solat tu terus aku pergi duduk dekat luar surau. Aku tunggu, aku jumpa dia, aku cakap, "Weh, aku minta maaf lah apa benda semua kan. Janganlah buat aku macam ni. Aku rasa aku tak tenang sangat hidup kan. Aku rasa aku bersalah sangat kan. Nak tolong kan, jangan buat aku macam ni lagi." Lepas tu dia buat keras juga, tak nak maafkan aku. So aku pun pujuk. Lepas tu dia pun cakap dekat aku, kalau nak minta maaf, jangan minta maaf kat aku, minta maaf kat dia. Sebab bukan aku yang suruh, dia sendiri yang buat. Sudah. Tanyalah dia ada dekat mana, aku nak minta maaf ni. Cakap ada kat sebelah aku. So aku pun pandanglah sebelah dia yang tak ada apa-apa tu. Aku pun cakap lah dekat dia, aku minta maaf banyak-banyak sangat sebab aku sakitkan hati tuan kau. Aku kacau dia, aku buat dia sakit hati apa benda semua kan. So aku minta maaf lah. Tapi janganlah kacau aku lagi macam ni. Serius, aku memang tak tenang sangat kan. Janganlah kacau aku lagi. Lepas tu member aku pandang tepi, pandang kosong macam pandang angin. Pandang tepi, lepas tu dia pandang aku balik. Dia kata lepas ni jangan buat lagi. So aku pun macam, oh ya Allah, lagu ni kan. Okay, aku janji aku tak kacau kau dah tuan kau lepas ni apa benda semua. So lepas je daripada aku minta maaf tu, surprisingly aku balik memang terus tenang geng. Aku dah tak ada rasa macam bersalah. Aku tak ada rasa rasa dia macam rasa anxiety tau. Rasa macam tak tenang, macam kau menggigil kan, kau lepas bunuh orang. Macam tu lah rasa dia. Lepas aku dah minta maaf tu baru okey. Aku balik blok, aku dah tenang. Aku cakap terima kasih dekat member aku benda semua kan. Dia tak suruh pun, benda tu sendiri yang nak buat kan. Kalau tak memang tak tenang weh aku cakap kau. Tapi itulah, kalau korang nak lagi cerita sambungan, kita sambung dalam next episode, okay? Aku ada banyak lagi cerita. So jangan lupa like, subscribe, share. Peace out.